Okey, sebentar. Cik lah. Soalan jawapan tu. Okay, soalan pertama ya. Soalan pertama. Surat pertama. Boleh? Dia kata ni kan nombor nak lihat dan belakang kita tiga unsur. Ada oksigen, nuklеum dan air. Soalan ni, apakah maksud nombor itu? Ada yang tahu? Kami tahu siapa jawab tu? Oh, kena bagi tahu gitu. Kalau dikira dekat tu. Okey, silakan. Maka nombor itu adalah macam tambah dari bilangan proton dan neutron dalam satu atom. Okay, siapa tak dapat boleh minta diulang. Okay, atau dah ada jawapan boleh tick ke whatever lah. Okay, confirm atau dah try buat dulu soalan ni. Pertambahan Afifah. Dengar. Dengar tak Syazli? Syazli. Jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus. Dalam atom. Itu sampai eksternal. Okay, next. Soalan bila tu? Adakah satu lagi darah dalam atom selain neutron? Jawapannya proton. Semua ada berapa? Cuma tiga. Right? Bukan proton dengan neutron. Okay. Soalan di dua. Jelaskan susunan elektron bagi atom LG. Argon. Argon. 288. Kita dapat 288. Jadi duduk kat pukul 18. Macam nak tahu 218? Nombor elektron 28. Mana tahu nombor elektron 28? 28. Macam nak dapat susunan elektron sebenarnya? Macam ni kita kena tahu ada apa? Tak kali. Macam mana kita nak buat susunan elektron? Kita kena ada apa dulu? Mana ada proton? Tak ada dua tu? Ya. Dia tu telah neutron. Dekat jadual tu tak ada dia letak proton. So kita kena tolak untuk dapatkan proton setiap satu unsur. So argon ditolak lah. 40 tolak 22 dapatlah 18. So bolehlah buat susunan elektron dia tadi 88. Kalau natrium berapa proton dia Hati? Natrium berapa proton dia? Nombor proton. Ya. 281 tu apa? Okay, oksigen channel senang. Nombor proton dia berapa? Dapat 8. So berapa susunan elektron? Ali tahu lukis susunan elektron? Lukis tahu? Okey, nanti lepas ni. Habiskan Imran? Okey, dalam S. Jadi kan kita letakkan unsur tersebut dalam teknologi kali unsur. Dia kumpulan 16 kali 2. Tak jawab kita ni sebenarnya. Dalam soalan ni, itu kan lebih nombor proton. Bukan bilang. Nombor proton dengan ya tengok di sini. Ini masuk susunan elektron juga. Elektron ini nombor proton, susunan elektron, elektron bebas, nombor proton, kumpulan. Jadi kali lipat dari sini bilangan nombor. Kita faham tak? Macam nak tentukan kedudukan. Siapa jawab tadi? Apa kedudukan oksigen? Kumpulan 16 kali 2. So kalau minta kedudukan kena bagi dua-dua tu tau. Kumpulan dengan kala. Oksigen.
Demi tak datang Kita pilih soalan. Oh, Demi nak terangkan kat sini tapi tak terangkan. Boleh. Tak ada pun masuk. Okay, so cakap pasal kedudukan. Kalau dia markah dia 2, just bagi tahu lah kumpulan apa, kalau apa. Kalau markah dia 4, macam dia 5. Markah dia 4. Dia bagi reason. Kan kita kata dia kalau 2. Mempunyai 2 pertanda berisi elektron. Kenapa dia kata dia tarik kumpulan 16? Dia tahu mana tu? Okay. So, elektron valence dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sahaja. So, kalau tentukan kumpulan 1, 2, 3 ni, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Selepas 3 ni, dia jadi tambah 10. 14, 15. Okay. Okey, kita bincang soalan Damien. Soalan seterusnya. Kita menunjukkan formula kimia bagi oksida untuk beberapa unsur dalam skala 3 dalam jadual berkala unsur. So, kat jadual tu ada natrium, aluminium, sulfur, argon. Ali, cuba bagi tahu formula unsur-unsur tu. Semua. Natrium, Na2O, Na? Kita nak natrium ni kan ataupun nak Unsur sahaja. unsur je. Natrium, Na plus, aluminium. Mana ada plus? Itu kalau ion. Kita nak formula unsur Na. Na, Aluminium. Al, S, E. Ar. Oh ya. Argentum. Apa Ibrahim? Tak, yang bukan sampai 12 tu. 12 tu dah cukup juga. 3 ni tak. Oh sorry, sampai 2 betul-betul. Komisi sana. Okay, oksida bagi unsur dalam skala 3 menunjukkan sifat berasi, berbase atau amphoteric. Bila satu contoh oksida bagi unsur yang menunjukkan sifat berasi, nak isi jadual dengan unsur oksida unsur di atas. Apa yang bersifat berasid? Oksida mana? Sulfur. Sifat berbase? Natrium. Sifat amphoteric? Aluminium. Hanya aluminium yang memiliki sifat amphoteric ya. Faham? Ulang ayat tadi nanti. Hanya aluminium yang mempunyai sifat okey. P1, argon tidak membentuk sebatian. Setuju Daniel? Setuju? Setuju tak? Setuju? Mengapa? Apa jawapannya? Firman. Kenapa dia tak membentuk sebatian? Kuat sikit. Telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Itu alasan kenapa argon tak membentuk sebatian. Bukan argon je. Semua unsur kumpulan 18. Unsur kumpulan 18 kita panggil apa dia? Unsur kumpulan 18 kita panggil apa? Apa Aisyah? Panggil apa unsur kat kumpulan 18? Jadi apa pendapat? Dah, 18 kita panggil apa tu? Gas? Gas adi, gas nadir. Okey, satu kegunaan argon. Gas dalam mentol. Okey. Terusnya Irfan, soalan formula empiric. Formula empiric versus formula molekul.
bagi tu ni Pak. Bagi tu ni adik. Tak tahu apa dia habisnya. Ingat tak? Ingat tak? Apa kali? Pemilihan B itu nisbah teringkas bilangan atom dalam unsur suatu kesatuan. Dia teringkas. Teringkas. Punya keyword dia teringkas. Jadi kalau yang formula balik tu? Dia adalah kemungkinan bukan bilangan sebenar atau Ya, dia sebenar. Nak nanti kita dah buat no janganlah macam bagi kita tapi keyword tu untuk sebagai panduan lah bila nak jawab soalan definisi. Okey. Silakan Ustaz. kecil sebagai tunjukkan. Alah, masih tak kali kita kat depan. Kita fikir medium diberikan dengan dengan dekat pasir tu boleh panaskan. Kau tahu apa dia Pinpoint siapa semua jawab. Okay, Nabil. Ya, jawapannya untuk menyingkirkan magnesium oksida yang terbentuk dekat atas titik magnesium. Lapisan oksida. Belum terbentuk lagi kan? Kan sebelum dipanaskan. Menyingkirkan lapisan oksida. So maksudnya kita nak pastikan yang bertindak balas nanti tu magnesium semata-mata lah tulis. Sekarang kat mana kita pun? Jawapannya apa? Jawapannya apa? Menyingkirkan? Menyingkirkan apa dia? Lapisan oksida. Sambung Ifan. Asap putih yang terhasil. Namakan asap putih ni. Saya rasa oksigen. Betul. Magnesium oksida. Oksida jawapannya. Masuk pemanasan, penutup dibuka sekali-sekala gunakan mengapa? Untuk menggunakan gas oksigen daripada sekitaran memasuki untuk membakar yang lengkap. Untuk menghasilkan Sekali ya? Boleh tak? Untuk bertindak membenarkan udara masuk untuk bertindak balas dengan pita magnesium. Okay. Orang buat tak eksperimen ni confirm? Boleh nak mental yang sektor tu. Mula-mula tu kan? Gila-gila. Okey, sambung soalan C jadual. Mesin magnesium. Macam nak kira? Kita bagi jawapan tu, macam nak kira? Saya Bila dia kat atas tu dia bagi 3 tisik, mangkuk pijang penutup. yang mangkuk pijang sama penutup sama pijang magnesium. Tambah ada mangkuk pijang penutup, itu dapat magnesium. Okey, untuk dapatkan magnesium, mangkuk pijang tambah penutup tambah pita magnesium, tolak mangkuk pijang yang penutup. So kita akan dapatlah magnesium, betul tak? Logik lah, benar logik. So dapatlah jawapan apa Nas? 27.2 tolak 26.6. Berapa jawapannya? Dia suruh depan ni kan? 27.2 tolak 26.6. Kosong poin 6. Macam mana pula nak kira di sama oksigen, Irfan? Yang tolak dengan
Yang So mangkuk dengan pita magnesium oksida tolak dengan pita magnesium. Dapatlah oksidanya iaitu oksigen. 27.6 tolak 27.2. Berapa Aisyah? Ya Aisyah. So seterusnya C2. itu sebab mol bagi atom ini pada atom positif. Terus sekali korang kena kotak. Kotak. Apa ada dalam tip? Okay, so soalan kalau melibatkan. Soalan melibatkan formula empirik, kita mesti come up dengan table macam ni. Ikutlah ada 2 unsur ke 3 unsur ke. Soalan ni 2 unsur je. Magnesium dengan oksigen. So, biasanya table tu dimulakan dengan logam. Nampak? Sekali logam kan? Okay, isi macam dah dalam soalan sebelum, jangan lupa tulis unit. Kalau tak tulis unit kat sini. Kat sini. Okay. Kita kira mol hasil. Cik asal tu? CAR. Ini saya kata dalam soalan. Bahagilah dapat. Daripada dapat mol, ini adalah nisbah mol keringkas. Nak kira ni macam mana? Bahagikan, daripada kita sama kan? Bahagi dengan mol masing-masing untuk dapatkan 1. Jadi kita buat formula empirik, takkan nak perpuluhan kan? Tapi kalau awak tak sama macam mana? Katakan ni 0.025, ini 0.05. Pilih mol yang kecil bahagi. Dah dapat nombor bulat. Okay. Katalah dapat 1.5. Dah 2. Dah 2. Jangan bundarkan yang 1.5. Kalau 1 dengan 1.5 dah 2, jadi 2 dengan 3. Okay. Sekarang seterusnya, kumpulan pelajar menjalankan eksperimen untuk menentukan takat lebur naftalena. Kat situ ada punya lengkung pemanasan. Apakah maksud takat lebur? Faham? Apa yang boleh lakukan? Lakukan error soalan macam ni. Takat lebur. Kepala ayat dia mesti suhu. Suhu di mana? Lebur satu bahan bertukar dari itu je. Ingat kepala ayat, lepas tu rasa kat lebur didih ada masalah kan perubahan kirim tu.
Okey, labelkan kakak label Natalina pada darjah 5. Dia dah kata label dekat darjah dah kena label. Mana nak buat? Kita nak buat. Imran, kena? Buat langkah? Langkah besar-besar? Itu soalan siapa terang Isak kan? Sudah senang nak labelkan kakak duduk pada darjah. Ada di pada darjah pun. Ipan ingat tak? Mana? Oh, Ipan tahu. Mana ni? Ni. Itu. Ke tepi. Mana? Kiri. Dengan sebenarnya kayak gitu. Kan? Okey. Apakah keadaan jirim dari T ke C, Husna? B ke C? Tak, dia tak keadaan jirim. Jirim ada 3. Apa lagi? Jirim. Apa ipar jirim? Apakah saja? Semasa B, C, dia kata B ke C. Apa keadaan jirim ni, Pak? Pepejal dan cecair. Didapati tiada perubahan suhu dari B ke C. Kenapa? Tak Iman? Tak. Ada jawapan? Maka habis serat ini digunakan untuk menghadapi tarikan asal darah sehingga pejal bentukan menjadi cair. Mana dengar tak jawapan tu? Dalam butek. Mana dengar tak jawapan tu Daniel? Ha? Daniel. How dare you tak dengar? Tak boleh dengar. Masa Ipan bentang hari tu sudah cakap dah. Apa ulang kan? Presentasi dari tadi. Bukan. Mengatasi. Mengatasi Apel diserap untuk mengatasi mengatasi Kau tak maksud cerita dia macam mana ni? Sekarang masa di sini dia nak berubah daripada pepejal ke cecair. So, cuba ingat balik yang lukisan Zarah tu kan? Pepejal kan? Rapat-rapat kan? Saya dah jauh sikit. So masa tu suhu tak berubah sebab haba yang diserap tu dia nak guna untuk jauh-jauhkan diri dia. Daripada apa? Daripada yang rapat-rapat tu nak jauh. Masa kat hujung sini, dia dah jauh sepenuhnya. Dah tak ada yang melekat-lekat dah. Masa sepanjang ni, masih ada darah yang melekat. Sebab darah terpejal kan dia rapat-rapat kan. Sebab tu lah dia punya masa tak ada perubahan suhu. Okey, susunan darah boleh tengok dalam buku teks. Langkah berjaga-jaga apa? Nak lukis tu, Natalina tu dalam tabung uji ke tabung bilik? Tak. Tabung uji ke tabung bilik? Tabung uji kan? Lepas tu Natalina, tabung uji atau tabung bilik tu tak boleh melekat dekat dasar bika. Dan termometer pun tak boleh melekat dekat dasar tabung uji tu. Boleh imagine tak? Langkah berjaga-jaga apa ni? Jangan sentuh atau hidup Natalina. Jangan, dia patutnya macam sebab semasa eksperimen tu. Jangan hidup kan? Itu kipas kan?
Naftalina tu boleh kacau tak? Kenapa mengacau? Boleh kacau tak Naftalina? Bila dalam air. Boleh kacau. Okey, soalan seterusnya air dan kopi. Persilakan. Ada satu menunjukkan air dalam keadaan cair dan gas. Jika ada satu nyatakan nama proses apabila air berubah menjadi steam. Jadi steam. Steam ni jadi gas lah, jadi gas. Itu buat apa? Jadi buat. Jadi betul. Jawab lah, boleh jawab. Jadi jawapannya penjelasan. Ternyata akan gas. Kan jadi, kan sudah bohong. Tali. Tahu. Cuma jawapan. Tapi Dulu tu boleh lah. Saya rasa boleh. Yang kedua, mungkinkah susunan darah dalam air dan steam? Boleh. Takkan. Pisauan, kalau steam jadi air, proses apa? Steam jadi air. Kalau pekerja jadi cecair dia. Pekerja jadi cecair. Cecair di pekerja Asha. Pekerja jadi wap Aziz. Apa jadi wap? Bila jadi gas? Pekerja jadi gas. Apa pekerja jadi gas? Oh, banyak banget. Apa dia ni? Ini baik ni. Baik. Daniel, pekerja jadi gas. Baik. Jadi gas. Anas, pekerja jadi gas apa Anas? Pekerja jadi gas. Kalau gas jadi pekerja? Gas jadi pekerja? Sama. Pekerja jadi gas jadi pekerja, kedua-duanya itu pemancar luapan. Betul Ali? Betul. Beritahu teacher. Sekejap, sama-sama. Ali, antara tu yang mana satu haba diserap? Pekerja jadi gas ke gas jadi pekerja? Haba diserap. Jadi gas. Siapa setuju? Soalan teacher, antara kan pekerja luapan, pekerja jadi gas jadi pekerja, sama prosesnya. Soalan teacher, yang mana haba diserap? Setuju? Setuju. Sama-sama. Bagus juga soalan. Apa contoh penjawapan? Di mana? Jawapan yang jadi pekerjaan tu gas. Bahaya ni. Contoh. Apa? Aisyah. Ubah gugat. Mana boleh ais jadi ais? Tak, Ice cream. Ais krim, yes. Ais krim tu sebenarnya apa? Ais krim itu sebenarnya apa? Siapa tahu? Betul, ais krim. Ais krim itu sebenarnya gas. Gas apa? Tahu tak? Hidrogen. Betul. Tahu tak? Tak tahu Tak cakap tak tahu macam mana jawab. Ais krim itu sebenarnya adalah solid carbon dioxide. Solid dah apa kejayaan tadi. Kita jumpa tak ais krim? Bila? 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 3 tahun lepas. Kat mana? Rumah. Kat rumah? Beli untuk apa? Teacher pernah masuk persembahan drama. So drama tu buat tu lah buat. yes, cerita hantu masa tu. So nak ada waktu kan, tapi tak nak lantai stage tu basah. So guna ais krim. Dia takkan basah, dia akan terus berubah jadi gas. Tata dia tabur tu pada tu ada asap. Nampak dah mistik sikit kan. Dah, ada lagi? Seterusnya, Last one. apakah yang berlaku pada semangkuk ais krim apabila dibiarkan pada suhu dingin? Silakan jawapan anda. Tu macam tanya lah. Apa tadi? Apa ni? Aku rasa itu boleh jawab.
Cair lah, cair. Cair ni apa satu makhluk ada? Betul tak, Din? Dia jawab. Dia diam. Sabarlah. Takut ada dia hompo ni. Ha. Kenapa Fik? Kenapa dia cair? Afiq mana? Afiq, tengok. Kenapa cair? Terangkan. Panik ke? Dia Cair lah tu. tadi kat Cair tu dah dapat makan. Sekarang terangkan kenapa cair? Kenapa aiskrim tu cair? dia Ya, haba diserap. Aiskrim ni lah haba. The keyword is serap haba. Haba diserap. Ni lah haba. Whatever lah. Dah. Terbaik. Terima kasih. Seterusnya, Daniel. dia terbaiknya. Confirm ada soalan kita tanya ya. Untuk soalan-soalan yang dibincangkan ni lah. Tanya ni tanya nama mana esok hari tu. Dia balik. Matilah. Sampai yang kita banyak tak sebanyak. Kau Ha. Jadual 2 menunjukkan proton dan susunan elektron bagi atom natrium dan atom oksigen. Nombor proton bagi natrium adalah 11. Nombor proton bagi oksigen adalah 8. Susunan elektron bagi natrium 281. Tuliskan susunan elektron bagi atom oksigen. Soalan kedua. Contohnya 26. Okay, Haziq, tengok natrium tu. Kat mana kedudukan di dalam zona berkala? Kumpulan? Kala? 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 3, dikira 281. 3 lah. Ha. Alia, kenapa natrium 91? Dah tulis kat depan tadi. Kenapa Ifah? Spectrum valence 1. Kenapa dekat color 3? Natrium tu senang. Apa Syah? Kenapa natrium dekat color 3? Apa punya kuat? Apa tu? Api pre? Itu alasan untuk kenapa dia color 3. Mempunyai 3 petala berisi elektron. Ulang Ali. Kenapa oksigen dekat color 2? Akan tu dua tala yang terberisi elektron. Terberisi. Okey, sambung dia. Tekan jenis ikatan kimia yang terbentuk akibat tidak olah dengan itu. Ada berapa jenis ikatan kimia jadi? Apa dia? Jadi jawapan A2 ni apa jadi? Ikatan apa? Betul ini? Betul ikatan ion? Kenapa? Sebab dia baru Okey, jawapan A2 ikatan ion. Sebab tak kita bincangkan. Jangan habiskan dulu. Ni satu. jenis ikatan dalam empat etanol dan bergabung. Misalnya Dia bukan ikatan macam, dia bukan ikatan kimia, dia ikatan lain. Tak tahu Kongko tahu tak? Ya. Kongko tahu tak? B1 jawapannya apa?
Kata hidrogen tu. Ya, ikatan hidrogen. Yang B2 apa? Ikatan logam. Kalau ikatan kimia, yes, jawab ion dengan covalent. Ifan, apa formula ikanon? Tadi kat situ. Dua? Salah? Apa Teman? C2? Ada kat situ lah. Saja je. Buat gambar tu boleh kira. C2, C2, H5, OH. Apa kumpulan berfungsi etanon? Right? Kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi dia. Dia. Sila. Kumpulan berfungsi pada etanon, kumpulan hidroksil. Ingat tak? Kumpulan hidroksil, karboksil. Karboksil tu asid karboksilik. Kalau ester kumpulan karboksilate. Nama kumpulan berfungsi dia. Habis kan? Satu lagi. Satu sifat fizik etanon. Saya tidak boleh. Saya tak berwarna boleh, lalu dalam air boleh. Terima kasih. Okey, kakak rasa ikatan kimia. Asal pada kedua dia adalah kita akan tahu definisi maksud dia. Macam mana ikatan dia begitu. Ini kan? Ayat. Apa kepala ayat dia? Apa? Apa kan? Pemindahan. Pemindahan apa? Pemindahan. Pemindahan apa? Elektron antara apa? Antara logam dan bukan logam. So, maksud pemindahan ni adalah melibatkan derma dan terima. Tak sebut derma-derma kan? Yang sebut infak. Kan? Infak tak sedih bersedekah kan? Tak sama tak dengan derma? Tahu. Tak tahu? Saya tulis donat. Donate? Okay. Kalau soalan minta definisi ikatan ion. Ialah pemindahan elektron. So, tak payah nak fikir-fikir. Derma terima tu, nak buat elektron, kita derma terima. So, pemindahan tu maksudnya derma dan terima. Okay, elektron antara logam dan bukan logam. So, kalau ada kata berkala, kumpulan berapa yang logam? Antara 2 dan 13 tu. Dan logam. Satu, dua, 13. Walaupun sebenarnya kumpulan 3 hingga 12 tu, kumpulan 3 hingga 12 sebagai apa? Unsur palian kan? Tapi kita tak libatkan dia dalam ikatan ion. Tapi dia memang boleh jadi ion positif, betul. Tapi dalam ikatan ion kita tak libatkan. So, 1, 2, 13, bukan logam. Bukan logam? Yang biasa kita libatkan dalam ikatan ion adalah 16 dan 17. Okey, kenapa diceritakan kategori yang biasa jumpa lah. Okey, logam 1, 2, 13. Logam ni nanti dia akan derma ke terima elektron? Semua logam akan derma elektron. So kalau kumpulan 1 derma elektron, dia akan jadi charge 1 positif. Okey, kumpulan 2 positif. Kalau charge ni, charge pada ion, kena tulis nombor dulu. Na plus, Mg2 plus. Okay. 13, dia akan jadi ion 3 positif. Al3 plus. Cuma lagi sekali, kalau ion, kena dulukan nombor. Okay. Untuk kumpulan bukan logam, 16 dan 17, dia akan jadi, dia akan
terima elektron. So kalau terima dia akan jadi ion negatif. Kalau 16 akan jadi 2 negatif. Tak 2. Dia dapat 2. Ha? Tampak apa dapat 2? Terima 2. Kenapa dia terima 2? Dia kurang 2. Untuk capai susunan elektron kompleks. 17 pula negatif. So contohnya apa ni? Kalau 16 yang charge dia 2 negatif. Apa? Dia tu nama atom dia. Kalau ion nama dia apa? Oksida. Oh, 2 ni. 17, kita panggil 17 kumpulan halogen. Kalau dah jadi ion, dia jadi halida. Contohnya CN negatif. Okay, itu cerita ion. Kemudian pula, apa kepala yang depan dia? Perkongsian apa yang kongsi elektron antara bukan logam dan bukan logam. So, bukan logam yang terlibat ni adalah dari kumpulan 14 hingga 17. Apa tak termasuk 18? Pandai. Tapi semua bukan 18 so capai oktet. Tak. Tak? Tak? Tak semua? Satu pun duplex. Ada satu duplex. Apa tu? Helium pun. Helium. Apa tu Ali? Sama tadi. Terusnya Kak Aiman. Soalan jadual berkala. Jadual berkala tu seboleh-bolehnya hafal 20 unsur yang pertama. Kita selalu pesan kat kelas form 4. Kalau dapat hafal 20 unsur yang pertama, kita terbaik lah. Form 4 dah hafal lah. 20 unsur yang pertama. Tak apa dah. Sudah kata. Nyatakan bagaimana unsur disusun di dalam jadual berkala unsur. Dari pertambahan nombor proton. Betul? Unsur disusun mengikut pertambahan nombor proton. Jawapan A. B1. Sabar. So kalau kita tengok R tu kan Haziq. R. Berapa nombor proton dia? Banyak kali je. 10 jawapannya. Kan tadi kata disusun mengikut pertambahan nombor proton. So tidak lagi. Kenapa tengok betul dah terus. Tu. Sini. 1. 2. Keempat. Itu dah dapat nombor proton. Berapa nombor proton P? Senang. Betul Daniel 11? Daniel, P tu nombor proton dia 11 betul? Q berapa Aziz? 13. Sambung Hafiz tu. Mengamalkan unsur S dan P ditempatkan dalam kumpulan yang sama. Ini jawab. Jawab Daniel. Hafiz suruh. Dia kalau lama prosedur seperti nama orang lain. Sebelah ni. So favorite, ramai orang suka tanya. Ini orang sayang kau tu. Satu tidur. Tak apa. Orang belakang dia belakang. Yang mana ni kan? Yang belakang orang belakang dia. Oh, belakang. Kamu jawapan ni. Yang mana? B1 pun. Kati. Oh. Ni.
Elektron valence. Betul. Okey, alasan kenapa ditempatkan dalam kumpulan yang sama sebab elektron valence dia sama. Kerja. Okey, B2. Unsur yang manakah menghasilkan oksigen amputrik? Nanti kita jawab dah tadi Alia. Jawapannya apa Alia? S? S salah. Ifa berapa? Jawapannya Q. Sebab Q tu adalah Aluminium. aluminium. Amphoterate itu kan sifat itu hanya dimiliki oleh aluminium sahaja. Sama? Saiz kecil unsur P dimasukkan ke dalam air ini dalam sebuah buka. Tulis keutamaan kimia seimbang bagi tindak balas antara unsur P dan unsur P dengan air. So kalau dia kata P lah, jangan letak formula dia yang sebenar walaupun tahu. Dia kata P je. Macam mana kena catat kalau siapa yang nyanyi-nyanyi banyak makan semua. Dia nak happy dalam dengan air menghasilkan macam je. Oh, PP je. Oh, bukan okey. Betul tak Ifa? Betul? Tadi? P tu mana tadi? Kalau patut dia orange kot. Patut dia orange kot. Dia ada sidar. Ada logam ada sidar. Pop kalau. Ubi P itu cara satu, OH cara satu. Ada sidar dengan apa ni? hidrogen. H2. Ya. Tak ada. Habis sekarang? Buat Poin dua kot, poin dua. Depan tu tak dua kot. Tu, depan tu tak dua kot. Boy. Aku tak ada. Betul, Ali. Balance dah. Ikut. Jaya. Ya, Ifa. Roti yang tak. Bila Dia tindak balas kumpulan satu dengan air menghasilkan logam hidroksida dan gas hidrogen. Macam nak uji gas hidrogen, Ifan? Salah. Kepala ayat dia salah. memadamkan kayu uji. Sehingga bumi menyala. Ulang. Memadamkan kayu uji menyala. Sehingga menghasilkan bentuk. Memadamkan kayu dia bernyala dan menghasilkan bentuk.
Telinga tu macam kau tak? Tunggu, macam Kan macam kita kena tunggu sampai bunyi fall tu. Dari That's why. Itu yang mana kan digunakan di dalam lampu pengiklanan terangkan. Tak, dia kena guna unsur dalam dada bukan yang diberi tu. Huruf Mana dia? huruf PQRST tu. Tapi tahu B. B. Ada Ha? Terang kan? Neon. Mana ada lagi? Tak, bukan itu alasannya. Apa dia pasal Ali? Bandingkan Nadi. Apa dia? Bandingkan Nadi. Ya. Dia menghasilkan tadi. Nah, dia orang ni dia ada. Siapa lain? Dia tengok ayat sebelum sikit. Itu ni kan? Saya bagi jawapan kenapa kita pilih pungkat 18. Pada Jawapan yang macam tu. Kerana ia telah mencapai susunan elektron oktet. Dia stabil. Tak kisahlah dia gas apa pun, tak pun 18, kenapa dia jadi tu, kenapa dia tak ni, kenapa masuk iklan lawan ekor, jawapan tu sama. Dia telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jawapan D. dia pula tak menjawab soalan. Ha? Kita tak menjawab soalan dengan mengawal. Ni sedih kembali 18 tu je. Sebab kembali 18. Ya, tak ada itu. Ha. Okey, sambung soalan. Okey, sambung. Raja menunjukkan perwakilan piawai bagi atom 3 unsur. So dekat situ ada klorin dengan kalsium. Okey. Nyatakan satu zarah atom di dalam satu atom. Ingat satu je. Apa? Ingran. Jawapan A. Neutron boleh, elektron boleh, proton pun boleh, tak satu sahaja. Apakah bilangan neutron bagi atom kalsium? Ide. Neutron bagi kalsium. 40 tu nukleon. 20 tu proton. Ya, betul. Ya. Kalau dapat neutron, nukleon tolak proton. Nombor dekat atas tu nombor nukleon, nombor bawah tu nombor proton. Faham ni? Kau betul lain. Kan jawab tak faham nanti kan? Alia, ulang Alia, nombor atas tu mewakili apa? Bawah? Kita nak kira neutron? Apa tu apa? Dapatlah neutron. Berapa susunan elektron kalsium? Anas? Kalsium nombor proton dia 20. Apa susunan elektron? 2. Susunan elektron kalsium. Nombor proton dia 20. Ramai yang terpencil. Mati ekor lah. 2. Mana boleh 11? Paling banyak 8. 28 baru 18. Satu lagi. 88 2. Anak 288 baru 18. Nombor proton dia 20. Usna. Kat mana yang kalsium dalam dada berkala? Bisa. Tadi Anda cakap 2882. Sesuai elektron dia. Soalan teacher, kat mana kedudukan kalsium dalam dada berkala? Mana dia?
Tak tahu. Apa? Jadi Kawan Haji. bulan 2. Kumpulan 2. Pandai. Dah lah. Kenapa kumpulan 2? Belakang ini. Jangan sebut kau. Electro value. Jangan dia 2. Lagi? Kali 4. Kenapa kalau 4? Tengok. Petala berisi elektron. Salin ada yang musnah. Soalan C. Klorin 35 dan klorin 36 adalah isotop. Oh. Ha. Oh. Betul. Jelaskan pernyataan ini, Pak. Apa jadi definisi? Nombor nukleonnya. Okey, so bagi definisi isotop mempunyai bilangan proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza ataupun bilangan neutron yang berbeza. Ulang jadi? Okay, seterusnya cerita Cikgu Salma menjalankan demonstrasi tindak balas unsur kumpulan 1. Ni tak apa. Baik. So, perhatiannya kalau logam natrium terbakar dengan terang menghasilkan serbuk putih yang telah hasil larut dalam air masih dalam tanki. Larutan P pula akan menukarkan ketalimus merah kepada biru. Daripada situ kita dah nampak dah kan Nabi? Nampak apa Nabi? Ketalimus merah jadi biru. Nak tips tak? Macam ni Nabi. Nabi dah dikasih konfusnya kita bagi pencerahan. Dia confuse merah biru asid kat tadi. Tak ada formula sampai. Tambah. Tengok dulu lagi nak cari. Untuk merah, Untuk merah. B untuk biru. Tadi merah jadi biru Basic akan juga. Siapa yang ada tahu ni? Merah jadi biru kita baca tu kanan. Dapat jalan. Oh, alkali. Ni biru jadi merah. Alkali. Acid. Gitu. Thank you teacher. I love you so much. Kita cerita ni kan? Okey, dia juga ada satu unsur yang berbahaya. Oi, Bagaimana dia disimpan dalam amal? untuk yang sedap. Tempat yang Disimpan dalam parafin. yes, dia memang khas kumpulan 1 ni disimpan dalam minyak parafin. Patut dibasah. Disimpan dalam minyak parafin. Terangkan jawapan anda. Agar tidak tembal dengan air dalam dada. Ya, agar tidak balas dengan air dan udara. Yang telah ada. Oh, tak ada. So dekat situ dia bagi persamaan antara persamaan kimia tindak balas natrium dengan oksigen. Dia hasilkan apa tu Imran? Kalau natrium dengan oksigen. Natrium oksida. Okay, soalan B2. Soalan B2, soalan melibatkan pengiraan. Okey, jika jisim natrium yang digunakan ialah 4.6 gram. Kita jisim natrium oksida yang terbentuk. Pertama sekali kita buat apa? Cari mol. Apa-apa saja maklumat yang diberi tentu tahu. Mol sama juga?
4.6 bagi 23 JARNA. Dapatlah 2.2. Kalau kita tengok dekat persamaan kimia, 4 mol lithium menghasilkan 2 mol lithium oksida. So pada dalam kita ni 0.2 mol. Berapa mol? Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak? Tak nampak betul. Kalau kita tengok persamaan kimia, 4 mol lithium menghasilkan 2 mol lithium oksida. Okay, tapi bila kita kira yang maklumat diberi kita tukang belum dapat 0.2. 0.2 mol lithium. Kalau 0.2 berapa je? 0.4? Nah, apa kira begini? Tak dapat lagi tu. Tak dapat. Kosong poin dua tu pi NA ke? Boleh? Kosong poin dua tu kosong poin dua pi NA ke ataupun NA je? NA. Oh satu je. Tak NA. NA. Ada pula. Kalau 4 mol Na menghasilkan 2 mol Na2O. So kalau 0.2 berapa? Bagi darab 0.1. Tak salah. Tapi mesti cakap bangun. Kalau saya tidak masalah, teacher ni lah macam tu. Nilai ni yang kita nak bawa untuk kira disik. Macam nak kira disik? Mol darab kan disik molar. So mol 0.1 darab disik molar natrium oksida. Di sini. Natrium oksida. Dah. Kita nak kira disik molar je. Disik molar, tu tak nak kira. Disik molar ni berapa JAR dia tambahkan. So JAR NA 23, 2 darab 23 tambah JAR O 16. Dapatlah disik molar 62. So jawapannya 6.2 je. Gram. Jawapannya 6.2 gram. Soalan macam tu, kalau dalam paper 1 ni ABC form 5 mesti ada 1 kalau form 5. Tapi form 4 sebab tak banyak part soalan macam ni form 5 mesti ada 20 space ni soalan. Soalan kira-kira. Okay, tulis persamaan kimia bagi tindak balas natrium oksida dengan air. Natrium oksida tambah air. Dapat natrium hidroksida. Natrium hidroksida apa benda dia? NaOH. No. Dah letak. Tak? Dua tak dapat. Okay. Tak. Tak. Jawapan biru. Okey, soalan C1. Namakan larutan P. Kalau baca balik cerita Cikgu Salma tu, larutan P tu terhasil bila serbuk putih yang larut dalam air masukkan larutan P. So, larutan P tu adalah cuba baca cerita dia balik. Logam natrium terbakar. Serbuk yang terhasil tu larut dalam air. Menghasilkan larutan P. Tadi logam natrium terbakar dengan terang kan? Terbakar dengan terang maknanya apa? Dia dalam dengan tidak berasa dengan apa tu kalau terbakar dengan terang? Tidak berasa dengan oksigen. Okay? Serbuk putih yang terhasil. Apa serbuk putih tu? Apa? Sini. Tengok cerita Cikgu Salma dia kata logam natrium terbakar dengan terang. Semua tahu, oh maksudnya natrium tu dengan oksigen. Okey, terbakar dengan terang tu. Serbuk putih yang terhasil. Ya, natrium oksida dah. Natrium oksida tu tadi, serbuk putih yang terhasil tu
Larut dalam air menghasilkan larutan P. Apa P? Ni tadi kata larut larut dalam air menghasilkan larutan P. Natural hydroxide tu ke? Inilah. Lagi faham macam baru kena teacher je. Cuma baru kena dalam kelas kimia. Kelas kimia yang excited sikit. So larutan P adalah jawapan C1 adalah natrium hidroksida. Nyatakan sifat fizik larutan P. Kan tadi kata larutan P tu natrium hidroksida. So sifat fizik tu apa yang kita nampak dekat dia? Atau kita boleh buat ujian fizikal lah. Dekat dia kita dapat apa? Tak berwarna pun betul juga. Natrium hidroksida kita boleh uji dengan apa? Mengkedali. Dekat page berapa? Dia beralkali pun boleh juga. Jawapan C2 beralkali pun betul. pH lebih 7 pun boleh juga. Itulah jawapan untuk sifat fizik. Okey, antara langkah berjaga-jaga gunakan natrium bersaiz kecil. Lap dengan kertas turas, lap natrium tu. Guna penyepit, tu antaranya lah, minta satu je. Buat ke eksperimen ni? Tak buat. Tak buat. Sebab Kalau dia, buat mesti cikgu yang buat ni. betul. Soalan seterusnya. Soalan 11. Dalam menunjukkan cube ais dan garam. Okey. Okey, so untuk soalan kimia ketan 2, dia ada bahagian A, B, C. Bahagian A tu wajib jawab semua. Bahagian B pilih satu, bahagian C pilih satu. Okey, tuliskan formula kimia untuk cube ais. H2O betul, satu markah. Itu je. Formula kimia untuk garam. Kalau formula kena tulis formula lah. NaCl. NaCl. Okey. Okey, jumlah formula kimia untuk cube ais H2O, untuk garam NaCl. Soalan seterusnya, banding dan terangkan perbezaan takar lebur cube ais dan garam. Okey, kita cerita ais dulu. Ais takar lebur tinggi ke rendah? Rendah. Satu markah. So, kena terangkanlah kenapa takar lebur rendah. Tak ada jawab, tak ada point mas muka ais. Point kedua, molekul ais mempunyai daya ikatan yang lemah. Molekul ais mempunyai daya ikatan yang lemah. Poin ketiga, sedikit haba diperlukan untuk mengatasi daya antara molekul. Sedikit haba diperlukan untuk mengatasi daya antara molekul. Sedikit haba tu maksudnya sebab tu tak kalau boleh rendah, sekejap tu dah boleh cair. Itu maksud dia. Untuk mengatasi daya antara zarah, antara molekul. Okey? Habiskan poin dia habis lah. Okey, cerita garam siapa nak? Siapa nak ceritakan garam? Silakan lawan dia je Nabil. Garam.
Garam ni takat lembu yang tinggi. Ha? Oleh tu garam ni dari ikatan yang tinggi Kuat. yang buat lepas boleh banyak haba diperlukan untuk kaki dan juga terus molekul garam. Hebat. Jangan suka sangat je, suka sangat je. Di salam bawah tu. Sama industri Ha. Okey, sebagian ayat dan sebagian kombinat sangat berguna dalam kehidupan saya. Cadangkan satu kegunaan sebagian dalam sektor industri dan sektor pertanian. Kita tengok sektor industri dulu. Makanan. Dia lah, maksudnya dekat sektor industri, jawapan sebagian ayat dengan berbeza. Lepas tu pertanian, jawapan sebagian ayat dengan berbeza. Nah, kita industri dulu. Aku rasa macam kau tahu jawapan dia ni. Ingat kan? Okey, sebagian ayat dalam sektor industri, lithium iodida digunakan dalam pembuatan bateri. Apa benda lithium iodida? Sebab I positif, I negatif. Kan? Okey, digunakan dalam pembuatan bateri. Covalent pula pigment chat. Pigment chat dan turpentine. Ada formula. Warna. Bagi apa? Dalam sektor pertanian pula, contoh sebagai air yang digunakan adalah dalam pembuatan baja. Yang itu ammonium hydroxide. Apa formula dia? Ammonium hydroxide. Ali dalam formula kita tak sebut dah plus minus tu. NH power. Okey, apa pertanian? Bromo di tanah digunakan dalam pembuatan pestisida. Kompas, aku nak bagi formula bromo di tanah. Bromo di tanah. Baik, kita cuba sampai tanah dulu. Apa? Bromo yang Dua tu carbon. Dua carbon. Bro, grabbing hood. Bromin. Bromo dah tu. Apa formula dia? Nanti kompas dia lukis-lukis di sini. Okey, sambung. Okey, ada Raja susunan datang ke PQR. Berapa susunan elektron P, Alia? Dua empat. Tak mana kedudukan P dalam dada berkala, Alia? Jangan pakai tu kita ni. 24 kan tadi. Kat mana kedudukan dada berkala? Ya Allah, dua kali tanya ni. Nervous dia banyak sangat kau ada hari ni. Alah, tapi mana budak lelaki? Senang. Kat mana? Nah, kedudukan P dan dada berkala. Tolong ni. Kumpulan. Kumpulan dua. Kala berapa? Kala berapa? Apa Ifa? 24 lah.
P tu sesuai dari 24. Dia tanya P cari kat mana. Bulan berapa? Apa dia 6 tak? Apa datang 6 tu? Patah malu. Banyak berfikir. Ni, tengok balance. Balance dia 4 ni kumpulan 14. Kalau 1 dengan 2 je, kumpulan 1, 2. Kalau dalam balance ni 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia jadi 11. 13, 14. Tapi kumpulan 14. Dalam balance dia 4. Lepas tu color dia 2. Sebab ada 2 petala berisi elektron. Nanti tanya lagi lah. Soalan A1. Kumpulan bagi unsur P. Apa tak pun? Kenapa? Kumpulan Q pula. Sebab? Anas. Cuba tengok R tu Anas. Kumpulan berapa? Kumpulan berapa? Tu. Tengok elektron balance dia berapa? 7. Jadi kumpulan 17. Antara unsur Q dan R, yang manakah lebih elektron positif? So elektron positif ni maksud dia apa Irfan? Cenderung untuk menderma. So kita Q dengan R, Q tu kumpulan 1, R kumpulan Q1 R17. Q1 R17. So dia kata yang mana lebih elektron positif? Q. Logam. Dia jawab Q tu lebih elektron positif. Kita kan pilih logam. Dengan alasan? Salah. Kalau jawapan tu elektron positif, yes, saya. Nanti nak bagi terbaik, kita jawab dulu. Saiz Q ni kecil ke besar? Besar. Saiz besar. Kita hanya kompor lagi pasal saiz. Kan banyak tanya-tanya nanti berhenti pula. Apa dah berhenti awal lepai. Apa tu? Imran, kenapa saiz Q besar? Daya tarikan antara nukleus dan elektron lemah. Itu alasan kenapa besar. Sebaliknya kalau saiz kecil, apa? Daya tarikan tutup lah. Okay, soalan seterusnya unsur P apa? 24. Tindak balas dengan oksigen membentuk sebatang kovalen PO2. Siapa nak lukis? Yang kata dia nak tangan dia kata. Ini boleh. Kalau tak kan dia kata dia kawan dulu. Siapa lukis? Ini. Dia semangat. Dalam sikit dia boleh bau. Dia balik. Tak fikir kan yang bau daripada yang bau. Ambil tak bau. Sebelah lah. Dia dah bagi dah formula tu PO2. Tinggal nak lukis je. P24. Oh? 26. 26. So PO2.
Kena? Bukan. Kita nak kongsi. Sherry. Siapa yang satu dua? Ini satu. Oh, dua. Yang satu ni tak nak. Baik. Unsur lain juga lain lah bila tu. Okay, so sekarang dia kongsi. Yang mana kongsi? Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Mana? Lembutkan sikit tangan tu. Bila lukis petengkong ni, dia tak reti lah, tak kongsi-kongsi. Mulalah apa Parkinson. Kami cerita ke? Kongsi dua. Ada yang kongsi satu. Kongsi tiga pun ada. Kenapa aku dulu banyak Robi tadi beli. Oh. WhatsApp. Kosong. Nampak? Tadi jawab salah. Okay, so B1 tu cakap sesuatu kovalent. B2 dia nak sifat fizik sebatian. Sifat fizik sebatian kovalent. Takkan lebur, takkan didih rendah. Tak mengkondaksi elektrik. Tak larut dalam air. Itulah. Okay, last one. Last one, nombor proton adenine dan oksida. Kan? Boleh lah nak test Alia ni. Ya. Berapa susunan elektron aluminium? Aluminium kan 13. 83 kan? Okey. Kumpulan berapa tu? 13. Kenapa kumpulan 13? Elektron valence dia 3. Husna. Kala berapa aluminium tu?
Kalau berapa Ustaz? 283. 283. Kalau kita color dia kita baca lukis tadi kan? 1, 2, 3. So kenapa kita main color 3 Ustaz? Mempunyai tiga petala berisi elektron dan saling berjauh Ustaz. Telah terangkanlah jawapan A1 tadi. Persamaan kimia di bawah wakil tindak balas logam aluminium dengan oksigen. Apa hasilnya tu Ali? Aluminium oksida. Berikan 3 maklumat yang dapat ditafsir dari persamaan kimia itu, Irfan. 1. Dia minta 3 maklumat, bagi kita 1. Oh ini. Tengok dekat persamaan kimia tu je. Okey. Tiga maklumat apa ini? Bagilah 1. Apa-apa je macam banyak. Tahu ke tak ni? Saya rasa saya tahu. Apa dia? Dia mempunyai bilangan aluminium oksida mempunyai bilangan oksigen 3. Kalau soalan persamaan kimia, dia minta 3 maklumat. 1, bahan. 2, hasil. 3, mol. Kita terangkanlah berapa mol bahan menghasilkan berapa mol hasil. Nak? Dia. On aircon lah. Dah. Bahannya apa? Bahan tindak balas adalah Aluminium. tak payah sebut mol. Bahannya apa? Aluminium dan oksigen. Hasil tindak balas adalah aluminium oksida. Ada 2 markah dah tu. So markah ketiga 4 mol aluminium bertindak balas dengan 3 mol oksigen menghasilkan 2 mol itu. Tak payah. Itu kurang punya. Pasal Baru lah. Baru dengan tapi kita bagi ni sama ini. sama tu. Sama. Kalau ini kita tak ada sama ni. Ada 2 kebaca tu. Gaduh. Benar ya. Sama. Sama itu. Yelah sebab dia seorang satu. Ya, cari ke. Dia lah. Ayolah, kita bagi lebih. Baca betul. Boleh. Nanti sambil semua jangan kacau dia orang. Korang habiskan yang tu. Tolong. No tinggi. Estetik orang. Korang yang tu buat dulu. Yang set kedua. Kalau rasa tak boleh nak jawab soalan ABC. Ada bagi soalan ABC juga tak ada. ABC tak bincang dengan statistik. Tapi statistik nak keluar boleh buat mana-mana. Jangan berborak-borak. Borak, bincang boleh. Tolong. Masa itu, pasal